Assalamualaikum, terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami di ketika ini. AG, Haiza dan juga Muaz dan seorang jejaka yang berada di tengah-tengah ni. Siapakah dia? Kita akan perkenalkan kepada anda sekarang juga. Okey, ini adalah Dr. Izzat Sufian. Beliau adalah leading scientist untuk nanotech COVID-19 sensor kit project dan beliau juga adalah pensyarah kanan kuliah farmasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, jadi untuk anda yang dah dengarkan kami melalui radio, kami bawakan kepada anda di platform digital ini untuk berkongsikan satu penemuan yang sangat baik untuk rakyat Malaysia dan mungkin akan dibawa ke peringkat yang lebih jauh, peringkat antarabangsa. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai penemuan untuk nano COVID-19 ini untuk dia punya kit ataupun untuk nak test kita punya COVID-19 itu. So basically kita punya ada team saya yang diketuai oleh Dr. Amani Salim, di mana kami dapat idea untuk COVID ni waktu MCO. Mulanya team kami datang dengan projek untuk kesan diabetes glukos lah, untuk kesan minta glucose dan datang bila MCO datang and then discuss, benda ni boleh modify untuk COVID, dan kita perhatikan KKM problem dengan RT-PCR, limitation of machine and frontliners dah exhausted semua, and then take a long time. Tak dapat positif tu like 6 jam paling cepat. Lama. Itu 6 jam dia, bila sampel sampai ke lab. Nak kena queue lagi? Itu nak kena queue lagi, betul? Sampai ke lab. Bukan daripada start swab testing tu. So untuk dapatkan result tu take time. Kadang-kadang awal-awal tu like a few days baru dapat result. Tu baru sekali. Dan KKM perlukan at least 3 ke 4 kali untuk confirm yang seseorang pesakit tu ataupun PUI tu confirm dia negatif atau positif. So kita kata, why not we come with idea yang kit yang simple, tak perlu buat swab testing, non-invasive dan tak perlu exhausting atau perlukan makmal khas untuk buat kajian ni. Kita datang, kita cuba gunakan ILEO sebagai sampel kita, dan kita guna nanoteknologi, iaitu satu teknologi di mana kita menggunakan material-material yang sedia ada daripada metal ke, daripada organik ke apa, kita modify size nano dan untuk dia mengesan virus tu sendiri. Dan kita punya target projek ni lah, kita dapat mengesan sama ada positif atau negatif within 5 to 10 minutes dapat result, and then cepat lah, and then cost dia murah. Lama tak buat projek tu? Maknanya untuk mencapai satu keputusan sehingga dapat keputusan pada hari yang sama, korang buat R&D tu berapa lama sebenarnya? Okey, projek ni bermula dengan Dr. Amani sendiri, di mana dia mulakan guna sensor, nanotech sensor tu apabila dia buat PhD dulu. Dia buat satu sensor untuk satellite NASA. Okey, betul. That sensor tu sendiri, and then dia gunakan teknologi yang sama, and then diguna untuk case waktu kita banjir 2013-14 dulu. Dan diguna that teknologi tu untuk mengesan water treatment kat kawasan Kelantan, mana ada bakteria semua everything, dan mampu kesan bakteria. Banjir teruk waktu tu kan, teruk sangat kan, sampai Kelantan macam like half tenggelam. Lepas tu dia dapat kesan bakteria waktu dalam water treatment waktu tu. And dia kata, kit ni boleh guna untuk kesan bakteria, tapi kita tahu virus lagi kecil dan dia tak ada teknologi, bukan tak ada teknologi, mana diperlukan seorang lebih pakar berkaitan virus. Dan bagi saya saya working with virus, dan ada lagi 2 orang saintis tu, Dr. Azmi dan juga Dr. Hamzah yang pakar juga dalam bahagian virus dan microbiology. Kalau kita lihat daripada segi pembangunannya untuk proses COVID test ni kan, bila kita dah nampak dia sangat hebat, dan kita tahu untuk Malaysia pun dah menang. Alhamdulillah menang. Yang pastinya satu kebanggaan untuk kita rakyat Malaysia mewakili Asia pula tu kan. Okey, kongsikan kemenangan apa? Mungkin penonton-penonton tak tahu menang apa? Okey, so projek kami pertandingan dia panggil MIT 2020 MIT Soft 2020 Global Challenge, iaitu pertandingan yang dianjurkan oleh Massachusetts Institute of Technology Amerika Syarikat, iaitu salah satu universiti yang top lah kat dunia ni. Dia memanggil semua penyelidik saintis untuk datang ke solusi menyelesaikan masalah dunia. So kerja kami dipanggil Health Security and Pandemic. Dan dalam tu, daripada kategori itu sendiri ada 736 solusi daripada 95 buah negara bertanding, dan kami terpilih sebagai top 15 finalis lah, dan satu-satunya daripada Asia dan satu-satunya daripada Malaysia. Dan mana tim kami semua Malaysian. Diumumkan pada pukul 4 pagi tadi, pasukan kami telah menangi Community Award. Mana daripada among 36 shortlisted 15 dan satu yang dapat Community Champion. Award. So masa dia select as a winner tu, dia datang makmal kalian punya makmal ke, ataupun korang yang kena buat dekat situ? So because sekarang kan tak boleh nak fly, so everything through Zoom. Hantar. Zoom. So we pitch our idea, the deck semua presentation, explain the technology and concept, and then the Community Award also kita pitchkan pada people on social media as well. And beritahu apa feedback. So
based on people punya feedback, not just Malaysia, all over the world, whether if they like it atau ada potential untuk projek tu pergi ke depan, dia akan vote. Okey, jadi dari segi support apabila kita membuat satu penemuan ini, adakah penting untuk funder-funder yang datang? Sebab bila kita nak buat satu penemuan memerlukan kos yang besar. Betul. Jadi betul ke memang kadang ada funder baru buat atau membuat dulu baru funder datang? Okay, dia ada dua lah. So basically untuk starting the research itself, kita perlukan sikit dana lah. Basically dana tu macam untuk projek kami ada sikit dana daripada projek-projek yang lepas, kita pusing lah roll dana. But to make it, sebab projek kita untuk guna not just the frontliners of KKM, kita nak guna supaya everyone, target kita, kit kita ni, kit COVID-19 kita ni boleh guna ke satu dunia, daripada negara miskin sampai ke negara paling maju. Satu kit satu rumah lah ibaratnya. Mungkin satu kit Satu satu orang. Satu orang. Mungkin satu orang kan. So tak mungkin boleh lepas share. ni smartphone sebelah, kit sebelah kan. Yeah. Kita tahu kan macam mana. So kita memang perlukan dana yang besar untuk manufacturing semua, untuk commercialize kan. Dan sekarang kalau mungkin siapa yang dah lihat dalam berita, memang kita memang bermasalah untuk dapatkan dana yang besar lah untuk commercialkan, untuk manufacturing, untuk mass production. Dan apa your expertise dalam team tu? So saya sendiri lah, saya bahagian nanoteknologi sebab saya lebih kepada nano perubatan. Dan kit ni memerlukan daripada engineering dan juga from medical point of view. So saya membantu dari segi untuk bahagian pengubahsuaian untuk bahagian material perak tu sendiri untuk mengesan pada bahan-bahan dia. Perak daripada perak barang kemarin. Barang kemas tu kita modified. So ada dua material kita guna dalam kit kita ni. Satu grafin, iaitu bahan yang sama buat pensel tu, ruby tu yang dalam tu kita modify tu. Yang warna hitam tu. Warna hitam tu. Okey. Bukan yang kayu tu, yang hitam tu. Yang hitam tu lah. Yang hitam tu, Yang kayu. warna-warna lah. Isi dia tu. Itu and then perak. Dan kita juga tengah tengok jugalah material lain macam emas. Jadi berapa lama agaknya kit ini boleh kita temui di pasaran? Sebab saya rasa ni sesuatu yang menarik ni, sebab orang semua dah takut dah. Saya sendiri pun kalau nak sok-sok ni saya takut. Takut. Ya. Jujur Seram saya masuk benda masuk dalam benda hidung kan, tak pernah. Kecuali jari sendiri masuk hidung okey. Itu pun sakit kadang-kadang. Bahaya. Bila agaknya kita boleh dapat? Okay, betul pihak KKM sendiri pun kita dah berjumpa dengan pihak KKM mesyuarat last week, and semalam pun kita jumpa dengan pihak IMR, iaitu yang bahagian buat kajian untuk bahagian medical lah. Dia research dia. So memang dia memang tengah push. So sekarang ni untuk kita target at least dapat digunakan ke frontliners within 6 months. And then afterward mungkin 1 year plus untuk ke mass production, at least for our country dulu lah. Okay. Dan kita akan pergi ke luar juga. Baik, kita mengharapkan kajian ni dapat membantu mereka-mereka yang, yalah, saya tahu satu dunia takut dengan penyakit ini. Betul. Bila dengar je semua takut kan, sebab kita pun terkesan juga dengan kehilangan kawan-kawan yang ada penyakit macam ni. So kita mendoakan agar apa yang doktor buat, rakan-rakan tim semua berjaya lah. Bukan saja untuk kanser, untuk semua. Yang ya? pasti tugas sebagai seorang saintis, kita sedia maklum sebelum ni cita-cita nak jadi saintis, nak create tu, nak cipta ni, nak kaji tu. Tapi bila kita dengar saintis ni berbicara, tugas dia mulia kan? Membantu, especially dalam isu ni. Memang kalau boleh nak membantu segenap lapisan masyarakat. Itulah macam kita pernah cakap, hero yang tak didendang. Dia buat kerja dia tak nak tahu pun dia popular ke tidak, yang pasti hasil yang dia keluarkan. Baik, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Dr. Izzat Sufian, leading scientist Nanotok COVID-19 Sensor Kit Project, dan merupakan pensyarah kanan Kuliah Farmasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bersama dengan kita. Jadi untuk anda semua, teruskan cita-cita anda untuk menjadi saintis.